Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu peluang untuk menelusuri jejak sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Semalam alhamdulillah kami dapat ziarah beberapa tempat sirah yang insya-Allah pada tuan-tuan malam kat sana. Dekat sini kami petang, lebih kurang jam 5 lebih. Semalam Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk pusing tengok kawasan Nabi Saleh alaihi salam di Bandar Al-Ula di Madinah. Dia Al-Ula ni lebih kurang kalau daripada Bandar Madinah dalam 4 jam. So kami ambil jalan tengah. Di pertengahan jalan ni sekarang ni kami berada di Bandar Khaybar. Peristiwa yang besar berlaku di sini. Kita cuba masuk tadi. Kita cuba menelusuri jalan Khaybar, tapi ada construction, polis, askar jaga. Dia nak baiki tempat ni mungkin untuk dijadikan salah satu kawasan turis lepas ni insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni insyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan dan puan sekalian menelusuri perjalanan cinta hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini menjadi asbab kita semua mengenal Allah sebagai Tuhan. Pada siri yang lepas saya dah buat live di Al-Kahfi Production. Kita membicarakan bagaimana susah payah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah daripada bumi Mekah menuju ke bumi Madinah. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak tengok relation setiap orang yang nak berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat dia kena buat keputusan untuk keluar daripada tapuk keselesaan sekarang ni menuju kepada penghampiran kepada Allah, berhijrah untuk menggapai kesempurnaan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dalam kehidupan akhirat dia kena buat keputusan untuk keluar. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tu menguji Nabi dengan pelbagai ujian. Para anbiya alaihi wassalam yang kita ambil yang terdekat, yang begitu merisaukan keadaan umat ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi turun saja dapat perintah salat, antara yang tahan Nabi, yang begitu concern kepada kita umat ni, ialah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS. Kita duk dengar macam mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam susah dalam peristiwa hijrah, dalam perjalanan hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar hijrah. Baginda melakukan strategi-strategi supaya akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, di Madinah dalam keadaan yang selamat. Membina masjid dan akhirnya menjadi permulaan kekuatan Islam menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Saya nak reflect balik. Saya nak bawa tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua sidang penonton, kita reflect balik ke sebuah zaman jauh sebelum kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya sahaja nak bawa perkara ni. Kita nak reflect balik kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran kepada para sahabat dengan satu kemuliaan yang Allah tak bagi pada kaum yang terdahulu. Bila Allah turunkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
المنكر وتؤمنون بالله. Bila Allah Ta'ala isytihar kalian ila ummah yang terbaik, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian dihantar ukhrijat linnas, untuk mengeluarkan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dalam keadaan kalian sendiri beriman pada Allah. Saya nak bawa tuan-tuan kita reflect balik ke sebuah zaman yang kaumnya degil, yang kaumnya berat, yang kaumnya susah. Tak kala Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat demi mukjizat daripada Nabi mereka yang concern kepada kita. Nabi Musa AS tahan Rasulullah ketika Nabi nak turun bawa perintah salat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa beritahu, wahai Muhammad, tak kurang lah, umat kamu takkan mampu. Begitu yang terjadi padaku, pada umat di kalangan Bani Israel. Kita tak pernah tengok Nabi kita. Kita tak duduk bersama Nabi kita. Kita tak tahu macam mana keadaan muka Nabi kita. Kita tak tahu macam mana di depan mata kita mujahadah dakwahnya Nabi kita. Tapi Bani Israel mereka tengok semua tu. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Beberapa hari lepas kami menjejaki tapak perjalanan kehidupan baginda Musa AS. Kami bergerak ke satu tempat, the Split Rock of Horeb. Nabi Musa AS lahir di Mesir. Allah hantar dia ke dalam istana Fir'aun, duduk dengan Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun, dijaga oleh Asiyah isterinya Fir'aun, kemewahan daripada kerajaan Mesir. Sehinggalah Allah sebut dalam suratul Qasas, berlaku peristiwa Nabi Musa AS tumbuk orang Kibti dan akhirnya orang tu mati. Nabi Musa AS dalam keadaan ketakutan berhijrah daripada bandar Mesir 700 kilometer, bergerak sampai ke bumi Madian. Alhamdulillah, saya pergi ziarah sendiri di telaga yang mana bila Nabi Musa AS lari daripada Mesir, Nabi Musa AS sampai ke Madian. Nabi Musa AS duduk di telaga tu dan nampak orang ramai sedang ambil air bagi minum kambing-kambing mereka. Dan Nabi Musa nampak ada 2 orang wanita yang berada hujung di tepi. Nabi Musa AS tanya pada mereka, kalian tunggu apa ni? Kata wanita-wanita ni, kami tunggu nak bagi kambing kami makan. Nabi Musa AS buat apa? Nabi Musa AS khidmat. Nabi Musa ambil air di telaga tu, bagi makan kambing wanita-wanita ni. Allah perincikan kisah ni di dalam surah Al-Qasas. Allah sebut satu persatu dalam surah Al-Qasas ketika mana Nabi Musa AS bagi minum kepada kambing-kambing wanita ni. Wanita-wanita ni balik bertemu dengan bapa mereka, menceritakan tentang lelaki ni yang bantu mereka bagi minum kepada kambing mereka. Salah seorang daripada anak, siapa lelaki tu? Nabi Syuaib AS. Tak disebutkan dalam ayat ni, tak disebutkan dalam suratul Qasas, tetapi disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir dia bahawa Nabi Syuaib AS yang ketika tu dah tua dah, dicadangkan oleh anak perempuan dia tadi tu, wahai ayah, baik kita cari pekerja tadi yang tolong kami kuat badan dia, kalau boleh ambil dia sebagai orang yang bantu khidmat kerja. Nabi Syuaib AS panggil Nabi Musa, terus ditawarkan kepada Nabi Musa untuk berkahwin dengan salah seorang daripada puteri dia. Telaga tu tempat pertemuan Nabi Musa AS dengan isteri dia Safurah. Kami dapat pergi tengok, Masya Allah besar telaga tu. Insya Allah nanti saya akan masukkan ke dalam YouTube. Tuan-tuan dan puan, mungkin adik-adik sedang penonton yang belum, yang tak tahu, nanti insya Allah saya akan buat video
Boleh sama-sama kita tengok. Bila kita tengok sama-sama, kita hayati bagaimana sirah perjalanan Nabi Musa AS dalam mempertahankan iman untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima dan redha. Mereka manusia. Cuma mereka hidup dengan menggapai kecintaan daripada Allah. Allah mengangkat darjat mereka. Kita semua takkan dapat darjat untuk naik jadi seperti mana, untuk dapat Nabi Matara Khatamul Anbiya. Nabi Muhammad dah tutup dah. Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi. Nabi Muhammad ialah penutup segala Nabi. Tetapi kita kena ingat, kita ialah penutup bagi segala umat. Bila Nabi Muhammad penutup segala Nabi, kita semua adalah penutup segala umat. Kita reflect balik. Hijrahnya baginda Nabi SAW dengan peristiwa hijrahnya Sayyidina Musa AS. Nabi Musa kahwin dengan Safura. Duduk 10 tahun di bumi Madian. Bumi Madian ni besar. Di mana bumi Madian? Bila kita main sini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, duduk di sini, di Mekah, di Madinah, menelusuri jalan-jalan di Saudi ni, baru kita dapat tahu macam mana sendiri perjalanan kisah Musa AS bergerak 700 km daripada Iskandariyah sekarang ni, dekat Mesir. Bergerak daripada istana Fir'aun, ketakutan, sampai ke bumi Madian. Belah mana bumi Madian ni? Bumi Madian sebelah Saudi ni. Bergerak sampailah ke bumi Madian. Apa nama bumi Madian? Apa nama tempat tu sekarang? Tuan-tuan perempuan boleh search dekat dalam Google. Al-Bada'. Kami sempat sewa satu malam hotel dekat situ di bumi Al-Bada'. Kami pergi ziarah sendiri rumah-rumah peninggalan kaum Madian, kaum Nabi Shu'aib AS. Lebih kurang 1.8 km daripada rumah-rumah tersebut ada telaga Nabi Musa yang Nabi Musa cedok air bagi kambing tadi minum. Nabi Musa duduk di Madian selama 10 tahun. Akhirnya datang keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas 10 tahun kerinduan yang amat sangat daripada Nabi Musa AS terhadap kampung halamannya, dia nak balik ke Mesir. Dia nak jumpa dengan ahli keluarganya. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Taha, Allah sebut juga dalam surah Qasas pun Allah sambung juga. Tatkala Nabi Musa alaihi salam berjalan untuk pulang ke bumi Mesir melalui satu pergunungan yang mana orang Mesir klaim Mount Sinai berada di Mesir, tetapi bila kajian didatangkan, hari ini orang-orang Arab, kita pihak itu tak boleh nak masuk, ada security jaga sebahagian daripada yang termasuk dalam projek NEOM 2030. Di Saudi ini sekarang berlaku satu perkara yang sedang berkembang. Visi 2030, saya pun risau dalam keadaan yang sedang berlaku ni. Visi 2030 ni, mereka akan buat smart city daripada Wajah ke Makna sampai ke Hakal. Di situ mereka akan bangunkan bandar pintar. Dan sepanjang tempat tu, itulah tempat-tempat sejarah Bani Israel. Kita akan cerita kejap lagi. Bila Nabi Musa AS nampak api di atas bukit tu, disebut tentang Bukit Tursina, Wadi Muqaddasitu. Nabi Musa nampak, Nabi Musa bagi tahu dekat isteri dia, kamu tunggu sekejap kat sini, aku nampak api, aku nak naik ambil, nanti aku akan bagi pada kamu. Aku turun balik. Apa yang berlaku ketika mana Nabi Musa naik melihat api tadi? Berlaku peristiwa yang tak terjangkau oleh akal Nabi Musa AS. Itulah peristiwa tatkala Allah angkat baginda Musa AS sebagai Nabi Allah. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih engkau wahai Musa. Tuan-tuan, bila kita mengharapkan kebaikan daripada Allah, bila kita menginginkan keredaan daripada Allah, kita sungguh-sungguh lari untuk mendekati Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hadiahkan perkara yang besar, hidayah untuk kita. Dalam dunia ni, bila kita memahami tentang takdir Allah, ada benda yang telah menjadi satu ketetapan yang kita tak boleh ubah dengan apa-apa cara daripada tangan kita. Tetapi untuk hidayah, untuk taufik, itu perkara yang kita perlu usahakan, untuk kita perlu ikhtiarkan, supaya nanti bila balik ke negeri akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala terima kita
dengan penerimaan dan keredaannya. Nabi Musa AS terkejut. Di situ tuan-tuan boleh search dekat Google, tuan-tuan boleh maps, tengok dekat maps, kami nak pergi hari tu, kena off-road, Masya Allah. Lepas tu ada polis tahan, jadi kami tak boleh nak masuk ke Jabal Lawz. Tuan-tuan boleh search Jabal Al-Lawz. Kalau tuan-tuan search dekat Google, L-A-W-Z, Jabal Al-Lawz. Di atas itulah Nabi Musa alaihissalam telah terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebahagian klaim belah Mesir, tapi bila ahli sejarah tengok perjalanan Nabi Musa, benda tu berlaku di kawasan Saudi Arabia. Akhirnya Nabi Musa bergerak balik ke mana? Di ke atas bukit tu. Apa yang berlaku? Nabi Musa kenapa dia mai ke Madian? Kenapa Nabi Musa lari sampai ke Madian? Sebab berlaku peristiwa. Nabi Musa takut. Nabi Musa risau. Dia dah tumbuk satu orang Kibti. Mati orang tu. Dia lari daripada Mesir. Kerana apa? Dia risau. Dia takut. Di Mesir, dia akan diancam mati dan dibunuh oleh Fir'aun la'natullah alaih. Maka dia bergerak lari ke mana? Dia bergerak lari ke Madian supaya dapat duduk di Madian. Tiba-tiba bila naik atas Jabal Lawz, bila naik dekat Bukit Tursina ni, bila duduk dekat atas ni, dekat Wadi Muqaddas Tuwa ni, Allah begitu. Allah ajar iman daripada Nabi Musa. Tuan-tuan, hijrah ini berkenaan dengan kita memupuk keimanan kita yang sempurna kepada Allah. Berhijrah ini ialah berusaha untuk mengeluarkan dunia daripada hati. Apa saja ketakutan, apa saja kebimbangan, apa saja yang sedang kita risaukan dalam benak jantung hati kita, kita kena keluarkan sebelum kita mati. Apa yang Allah suruh Nabi Musa AS buat? Allah tanya, wa ma tilka biyaminik ya Musa, apa yang ada pada tangan kanan kau wahai Musa? Ya Musa kata, ya asa, ini tongkat aku gunakan dia untuk bagi makan kambing. Kadang-kadang kau tongkat. Nabi Musa cerita manfaat tongkat tu. Allah tak tanya manfaat pun. Allah tanya apa yang ada pada tangan kanan kamu, itu saja. Allah kata sekarang ni campak tongkat tu. Nabi Musa AS campak tongkat tu. Apa jadi kat tongkat tadi? Tongkat tadi berubah jadi ular. Ular sekarang ni manfaat ke mudarat? Di saat tadi Nabi Musa cerita manfaat demi manfaat tongkat tadi. Maka apa yang berlaku? Nabi Musa AS terkejut bila manfaat tadi tukar jadi ular, dan ular tu ialah satu kemudaratan yang besar. Bukan ular kecil, ular tu bergerak pantas, ular tu besar tapi gerak laju. Apa kata Nabi Musa AS? Nabi Musa ketakutan. Allah kata khudhaha wala takhaf. Tangkap sekarang, jangan takut. Nabi Musa AS faham dalam perintah Allah itulah kejayaan, dalam perintah Allah itulah kemenangan. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, nak menang, nak berjaya, nak mengatasi segala-gala perkara yang Allah bentangkan tentang masalah dunia, satu jalan dia. Apa dia? Taat pada Allah Ta'ala. Itu dia kunci dia. Siapa taat dia berjaya, siapa ingkar dia gagal. Itu saja. Hari ini manusia berusaha dengan cara sendiri dalam keadaan perintah demi perintah Allah dalam Al-Quran. Jalan demi jalan yang Allah Ta'ala ajarkan macam mana nak berjaya daripada Quran. Kita cari jalan kita sendiri dan kita harap kejayaan daripada jalan kita. Wallah, tak ada jalan kejayaan kalau kita fikir dengan cara kita. Allah kata khudhha, tangkap, wala takhaf, jangan takut. Nabi Musa AS tangkap, dan Nabi Musa AS melihat satu keajaiban. Ular tu sekarang bertukar balik jadi tongkat. Allahu Akbar. Iman Nabi Musa AS meningkat. Ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Musa, "Idhhab ila Fir'aun, innahu tagha." Sekarang pergi pada Fir'aun, dia melampau. Tuan puan sekalian, ingat tak kenapa Musa AS main Madian? Nabi Musa AS lari sampai ke Madian sebab Nabi Musa ketakutan terhadap Fir'aun yang zalim dan kejam. Tapi sekarang ni bila dah sampai dekat sini, 10 tahun dah duduk dengan keluarga, dah duduk selesa. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu balik ke Mesir. Balik ke Mesir. Bukan tu saja. Jumpa Fir'aun, berdepan dengan ketakutan, berdepan dengan apa yang kamu takutkan. Sebab tak ada benda dalam dunia ni yang lebih layak kita takutkan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ialah perkara yang paling layak untuk kita takut. Allah ialah Tuhan yang mencipta segala-galanya.
ketakutan, keberanian, segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang takut selain daripada Allah, maka ada masalah dengan iman. Satu orang yang takut selain daripada Allah, maka ada masalah dengan iman. Saya pesan kat diri saya sendiri, sebab tu hijrah ni benda besar. Nabi Musa pergi juga dekat tempat Firaun atas perintah Allah, kerana Nabi Musa faham satu perkara, mentaati Allah itulah kejayaan, mentaati Allah itulah kemenangan. Nabi Musa pergi, panjang peristiwa ni, sehingga mana Nabi Musa AS buat dakwah. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan ratus ribu pengikut Nabi Musa di kalangan orang Yahudi. Firaun ingkar, Firaun tolak dakwah, Firaun tak maukan kebenaran, Firaun tak maukan hidayah. Abu Talib, Nabi sayang, mempertahankan dakwah Nabi sehingga hujung hayat dia, kerana tak ada keinginan dalam hati dia untuk hidayah, maka Abu Talib mati tanpa hidayah. Hidayah ni perkara yang perlu diusahakan. Sebab tu bila Musa alaihi salam dah buat dakwah pada Firaun, dah buat dakwah pada Bani Israel, sehingga akhirnya Allah Ta'ala perintahkan apa dia? Seluruh daripada Bani Israel sampai pada satu masa tepulah. Firaun dah tak mau dengar dah. Firaun dah lawan dah. Firaun siap buat perancangan nak bunuh pula Nabi Musa. Begitu keadaan yang sama. Nabi Muhammad buat dakwah teruk dah. Nabi Muhammad di pulau 3 tahun di lembah Abi Talib. Nabi Muhammad terpaksa melalui hari-hari yang sukar. Amul Huzun. Sayyidatuna Khadijah wafat. Abu Talib tanpa iman wafat. Orang-orang yang Nabi sayang, anak-anak Nabi lelaki kecil-kecil wafat. Anak-anak perempuan Nabi disusahkan. Nabi dipayahkan. Dibaling dengan batu, dibaling dengan najis. Dilakukan segala-gala kemudaratan kepada Nabi SAW. Apa yang Allah suruh? Allah perintah Nabi pergi hijrah. Pergi hijrah. Begitu juga Musa AS. Bila Nabi Musa AS dalam keadaan dah buat dakwah sungguh-sungguh, Firaun tak mau dengar. Yang ikut Nabi Musa hanyalah di kalangan Bani Israel, ratus ribu di kalangan Bani Israel saja yang ikut Nabi Musa AS. Itu pun sebahagian mereka ikut sebab ikut orang. Minta maaf. Ikut sebab ikut orang. Tengok semua ikut. Oh ni Bani Israel, pakat-pakat ikut. Fi qulubihim maradan fazadahum Allah maradan, dalam hati mereka sebahagiannya ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit. Mereka ikut Nabi Musa dalam keadaan syak. Ada yang beriman dengan keimanan yang baik, tapi ada ramai yang syak daripada keimanan mereka. Allah perintah pada Nabi Musa AS, apa dia? فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر بعبادي ليلا, berjalanlah bersama dengan hamba-Ku pada waktu malam. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Watrukil bahra raghwan innakum jundum mughraqun. Nabi Musa AS gerak malam tu, 100,000 bersama Nabi Musa AS. Sehinggalah mereka sampai di mana? Kalau tuan-tuan search dekat Google Maps, di satu tempat di tepi Gulf of Aqabah, di laut, di pertemuan dia daripada Laut Merah, dia cabang Y, Laut Merah, pada cabang Y, dia ada Gulf of Aqabah, lepas tu dia akan keterusan Suez. Gulf of Aqabah sebelah kanan, keterusan Suez sebelah kiri. Tuan-tuan kalau tengok dekat maps, tuan-tuan akan nampak dekat Gulf of Aqabah tu ada satu benjolan kecil di sebelah Mesir. Yang tu apa dia? Yang tu ialah Nuwaibah. Nuwaibah kalau kita tengok daripada peta, sangat-sangat logik. Ahli-ahli sejarah, mereka arkeologis, mereka telah mendapati di situ ialah tempat Nabi Musa AS bawa kaum dia sehingga akhirnya sampai di depan laut. Kalau tuan-tuan tengok di belakang tu hanya bukit-bukit, dan diceritakan Nabi Musa tak kala sampai di kawasan laut tadi, di belakang yang sedang mengejar ialah Fir'aun laknatullah alaih. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana? Nabi kita Muhammad SAW keluar hijrah. Isytihar, orang Quraisy isytihar apa dia? Orang Quraisy isytihar, siapa saja yang dapat tangkap Muhammad mati ataupun hidup, untuk dia 100 ekor unta. Nabi kita bergerak bukannya ratus ribu. Nabi kita bergerak hanya
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq dan Abdullah ibn al-Uraiqi, penunjuk jalan. Nabi gerak tak ramai, Nabi gerak bukan ratus ribu. Tetapi sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah, hampir 80 kabilah dapat hidayah masuk Islam. Hampir 80 kabilah, bukan 80 orang, 80 kabilah dapat hidayah masuk Islam. Macam mana pula dengan hijrahnya umat Nabi Musa? Hijrah umat Nabi Musa sampai dekat laut tadi, mereka tengok, mereka tanya Nabi Musa, wahai Musa, habislah kita depan laut, belakang Firaun. Macam mana? Nabi Musa tak ada syak dalam hati dia. Sikit bergoncang pun tak ada. Iman Nabi Musa AS sempurna. Menantikan perintah daripada perintah Allah. Nabi Musa faham dalam perintah Allah pasti ada kejayaan. Allah yang suruh hijrah, Allah yang suruh keluar, pasti Allah jaga. Kalau Allah yang suruh kita tunaikan, sempurnakan perintah Allah, Allah suruh salat, Allah suruh bayar zakat, Allah suruh puasa, Allah suruh taat mak ayah, Allah suruh belajar sungguh-sungguh, Allah suruh duduk dalam keadaan ketakwaan yang sempurna, pasti dalam perintah Allah itu kejayaan yang sempurna. Pasti dalam perintah Allah itu kejayaan. Pasti dalam perintah Allah itu adalah satu keselamatan. Satu keselamatan. Begitu umat Nabi Musa AS. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan umat Nabi Musa AS bergerak dalam peristiwa hijrahnya Nabi Musa, mereka ikut. Tapi sebahagian mereka memiliki iman yang sangat rapuh. Mereka tengok Nabi Musa depan laut, belakang Firaun. Sebahagian daripada mereka dah bergoncang hati, bergoncang iman, sehingga perintah Allah pada dia, pukul laut dengan tongkat. Nabi Musa tak terus pukul. Nabi Musa buat apa? Nabi Musa tunggu perintah. Bila Allah kata pukul, maka Nabi Musa AS pukul. Tak terdetik langsung sebenarnya dalam hati, dalam kerisauan, dalam fikiran Nabi Musa, lepas ketuk tu laut terbelah. Tapi yang Nabi Musa yakin, yang Nabi Musa percaya, ialah dalam perintah Allah tu kejayaan. Macam mana cara jaya? Macam mana cara berjaya? Tak tahu. Kita suka kadang-kadang bila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa untuk Allah selesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kita siap bagi syarat, ya Allah, selesaikan masalah aku dengan cara macam ni, dengan cara macam ni, dengan cara macam ni. Tak. Benda ni bukan macam tu. Benda ni bila kita doa kepada Allah, maka redalah dengan Allah daripada apa cara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan. Allah Subhanahu Wa Taala bila makbulkan doa satu orang, ada kala Allah makbulkan dengan cara permintaan orang tu, tetapi selalunya Allah makbulkan melalui, yakni dengan cara yang Allah kehendaki. Bila laut tadi terbelah, bila laut tadi terbuka, satu keajaiban, satu mukjizat yang mana orang-orang Israel, Bani Israel tengok dengan mata mereka. Mereka pergi dan melintasi terus daripada laluan tu. The Gulf of Aqabah terbelah dua, daripada Nuwaibah sampai ke kawasan di sebelah sana. Sampai di situ Nabi Musa AS teruskan perjalanan yang sangat jauh. Allah cerita dalam surah Al-Qasas. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang Allah sebut? Nabi Musa AS diminta pula oleh Bani Israel apa dia? Makanan. Kami lapar, kami lapar. Minta kepada Tuhan kamu, wahai Musa, makanan. Apa yang Nabi Musa AS buat? Nabi Musa AS doa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi makanan kepada mereka, manna wassalwa. Al-Imam Ibn Katsir sebut apa dia? Manna wassalwa, daging burung mai dengan manisan, madu yang daripada syurga datang makanan tadi. Apa kata mereka orang Nabi Musa? Al-Imam Ibn Katsir sebut, mereka kata pula, wahai Musa, wahai Nabi Allah Musa, boleh tak kami nak makanan yang biasa kami makan? Minta kuah dal, minta kacang, minta bawang, minta benda-benda yang
yang mereka biasa makan. Tak kalau Allah memberikan kepada mereka satu kebaikan daripada khazanah Allah yang Allah tak bagi pada orang zaman sebelum daripada mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu persatu mukjizat. Saya dah cerita dalam yang lepas. Hari itu saya dah cerita tentang berkenaan dengan bagaimana bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Wadi Qudait, nampak kemah wanita, satu orang wanita tua yang ada dekat dalam tu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam sirah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan sebuah mukjizat. Nabi perah dengan tangan Nabi yang mulia daripada kemah Sayyidatuna Ummu Ma'bad radhiyallahu taala anha yang belum Islam masa tu. Nabi perah susu dia, kambing yang dah tua, kambing yang dah tak larat. Tapi bila Nabi sentuh tempat susu tu kembang. Nabi perah dengan tangan Nabi yang mulia. Sayyidina Abu Bakar minum, Abdullah bin Uraiqid minum, Nabi SAW minum. Selesai Nabi perah lagi masuk dalam bekas, penuh susu dalam bekas tu. Nabi tinggal di kemah Ummu Ma'bad dan Nabi teruskan perjalanan. Apa yang berlaku pada Bani Israel? Mereka bergerak, mereka terus ikut Nabi Musa AS. Tuan-tuan dan puan sekalian, 2 hari lepas, insya-Allah saya akan buat video nanti. Tuan-tuan boleh follow Creative Warrior Crew punya video. Tuan-tuan type Creative Warrior Crew channel punya video. InsyaAllah nanti saya forward juga dengan ke kanda Ashraf kita. Tuan-tuan dan puan sekalian yang ada, yang tengok menonton live pada malam ni, InsyaAllah tuan-tuan, kami dekat Saudi ni dah lebih kurang 40 hari, 42 hari. Dan banyak video-video jejak sirah yang saya dah buat, menelusuri jalan peperangan Tabuk, pergi dekat Wadi Usyairah, tengok bagaimana tempat Nabi SAW cerita berkenaan dengan hujung hayatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Banyak dah video yang saya buat, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Alhamdulillah, bersyukur Allah Ta'ala bagi peluang untuk pergi tengok tempat-tempat ni. Dan moga setiap daripada perkongsian dalam video-video yang saya buat, yang kami pergi ziarah, tuan-tuan ambil manfaat. Tengoklah dengan hati, rasalah dengan iman, dengarlah dengan keadaan kerisauan bagaimana usaha dakwah dilakukan, pengorbanan oleh Nabi dan para sahabat. Hari ini depan mata kita, kita tengok manusia sedang ingkar meninggalkan agama ni. 2 hari lepas kami pergi menelusuri tempat Nabi Musa AS. Bila sampai dekat satu kawasan tanah bukit berbatu off-road, kami naik kereta GMC. Kami ingatkan kereta GMC yang kami sewa ni 4 wheel, rupanya 2 wheel. Innalillah, dah 2 kali tenggelam dalam pasir sebelum ni. Sekali tenggelam dalam pasir masa nak pergi ke Wadi An-Nakhbar, nak jejak sirah di mana rumah Sayyidina Kush Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, yang siapkan rumah dia untuk Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'id bin Zaid, duduk di rumah tu untuk melakukan pengintipan terhadap Abu Sufyan, caravan yang balik daripada Syam, yang bawa harta-harta orang Islam, harta dagangan yang mereka rampas daripada orang yang hijrah, mereka jual di Syam. Mereka nak balik daripada Syam ke Mekah. Nabi perintahkan 2 orang sahabat ni pergi tengok macam mana laluan perjalanan Abu Sufyan. 2 orang ni pergi Sayyidina Talhah dengan Sayyidina Sa'id. Mereka duduk di mana? Mereka duduk di Wadi An-Nakhbar, rumah Sayyidina Kush Al-Juhani. Kami pergi hari itu, tuan-tuan, tenggelam kereta dalam pasir. Ya Allah, kawasan berbukit, kawasan yang tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti dekat dalam video saya dah upload dekat YouTube. Tuan-tuan boleh tengok Creative Warrior Crew channel. Saya bukan promote page YouTube tu. Tuan-tuan tengok, tak tengok tak apa. Cuma saya nak sama-sama kita rasa macam mana manfaat dakwah Nabi SAW, sehingga kesan-kesan peninggalan sirah tu ada lagi sampai hari ini. Balik kepada umat Nabi Musa, Bani Israel. Daripada tempat belahan laut tadi, dah makan manna wa salwa, bergerak sampai ke kawasan kita panggil Al-Sharaf. Daripada kampung Madain Saleh tu dekat Al-Bada' tu, jalan nak ke Haqqal, menuju ke Syam, menuju ke Jordan tu. Daripada situ
lebih kurang dalam 40-50 kilometer, kami kena ambil jalan off-road. Kami kena ambil jalan padang pasir nak menuju ke satu bukit yang kalau kita tag dekat kita punya Google Maps, Split Rock of Horeb, kawasan batu terbelah. Apa yang ada kat situ? Di situ ratusan ribu kabilah Bani Israel, 12 kabilah berkumpul, minta lagi kat Nabi Musa, kata, wahai Nabi Allah Musa, kami ni dahaga ni. Kami ni dahaga ni. Takkan tak ada air. Bayangkan, Nabi Musa AS belah laut bermukjizat Allah. Mereka tengok dengan mata mereka. Manna wa salwa, makanan turun daripada langit. Mereka makan dengan mulut-mulut mereka. Sampai dekat kawasan tu, Nabi Musa AS, mereka minta, wahai Musa, air tak ada agak. Tuan-tuan, satu batu yang sangat besar di puncak satu buah bukit batu. Saya pergi. Kami naik dekat atas tu. Saya naik turun. Nak tercabut jantung. Sikit punya tinggi bukit tu. Tuan-tuan, terbelah kawasan batu tu. Nabi Musa ketuk dengan tongkat Nabi Musa. Terpancar mata air. Turun ke bawah. Maka nak pecah pula pada 12 lorong. Tak boleh berkongsi. Siapa yang tak boleh berkongsi dalam dunia dia mewarisi sifat Bani Israel. Mereka tak mahu. Mereka nak kabilah mereka saja. This is mine, this is ours. Tak boleh kongsi. Ini sifat Bani Israel. Sifat baginda Nabi SAW. Sifat umat ni. Umat yang terbaik. Sifat kita umat yang terbaik. Bukan macam tu. Sebab tu bila muhajirin bergerak daripada Mekah menuju ke Madinah, sampai di kota Madinah, Nabi saudarakan dengan orang Ansar. Apa yang orang Ansar buat? Orang-orang Ansar sikit pun tak berkira dengan orang muhajirin. Harta mereka bagi. Apa saja diperlukan, rumah mereka bagi. Mereka ialah orang-orang yang memahami kehidupan dunia ni sementara akhirat tu selama-lamanya. Tuan-tuan, kami naik di atas Split Rock of Horeb, Musa AS. Kami tengok laluan aluran air tu ada lagi sampai hari ni. Mereka tengok macam mana batu tu terbelah. Mereka tengok satu persatu mukjizat Nabi mereka. Tetapi tetap juga bila perintah Allah turun, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Tapi bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita pernah tengok tak muka Nabi kita? Kita tak pernah tengok muka Nabi kita seperti mana orang-orang Nabi Musa tengok muka Nabi mereka. Tuan-tuan, Nabi kita tak belah laut. Nabi kita tak belah batu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya belah bulan. Nabi belah bulan. Tapi yang lebih luar biasa, Nabi dah belah hati-hati kita semua dengan cinta. Nabi dah belah hati-hati kita semua dengan kasih sayang. Nabi dah belah hati kita semua dan masuk dengan keimanan yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak mahu apa-apa daripada kita. Perjalanan dakwah yang susah, perjalanan hijrah yang payah, yang Nabi nak daripada kita ialah hanya ketaatan kepada Allah yang sempurna. Tapi apa yang umat ni dah buat? Kita tak nampak semua benda tu. Bani Israel telah mengingkari Nabi mereka. Bani Israel tak melihat Nabi mereka dan ingkar pada Nabi mereka. Sekejap je Nabi Musa AS kata, kalian duduk kat sini. Aku nak naik ke Jabal Lauz, aku nak naik ke Bukit Tursina. Aku nak naik ke atas. Aku nak ambil daripada 10, daripada suhuf yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada Nabi Musa. 40 hari je Nabi Musa AS tinggal. Apa yang berlaku? Tuan-tuan boleh search dekat Google. Golden Calf Altar. Kami cuba nak pergi kat situ tapi masa tak mengizinkan. Kerana kami kena terus, perjalanan kami, route kami dah diputuskan. Kami kena bergerak ke Madinah segera. Saya dalam perjalanan ke Madinah sekarang ni, insya-Allah. Semalam kami dekat Al-Ula, kawasan Madain Saleh. Sekarang kami di Khaybar. Nak masuk tengok benteng Khaybar, tempat perang. Ada polis halang, tak boleh nak masuk. InsyaAllah
Kami akan bertolak sebentar sekali lagi, lebih kurang 2 jam daripada Khaybar ialah bumi Madinah. Bila kita telusuri jalan-jalan dakwah Nabi, baru kita nampak bukan senang. Sangat-sangat susah. Perjalanan semua jauh-jauh. Keadaan semua susah-susah. Batu, kita naik kereta, dalam ada aircon. Nabi naik unta, dalam keadaan susah dan payah. Tuan-tuan tengok, kami telusuri. Kalau beberapa hari lepas kami dekat Tabuk, saya dah buat satu video. Kalau tuan-tuan tengok di Tabuk, macam mana Tabuk peperangan tak jadi. Kerana orang Rom tak berani datang. Takut orang Rom. Kerana mereka tak ingat dulu perang Mu'tah. 3,000 orang Islam lawan dengan 100,000 orang Rom. 3,000 orang Islam bertemu dengan 200,000 orang Rom. Tetap juga orang Rom tak boleh nak kalahkan tentera Islam. Kali ini ketika mana peperangan Tabuk tahun ke-9 Hijrah, umur Nabi ketika tu mencecah 62 tahun. Nabi bergerak, berjalan kaki. Tuan-tuan tahu berapa ratus kilo? Saya tak boleh nak bayang. Kami gerak naik kereta, isi minyak, pun rasa penat. Tu tidur dalam aircon duk kereta. Nabi SAW bergerak 760 km daripada bumi Madinah sampai, minta maaf, 690 km sampai ke Tabuk. Sampai di situ Nabi duduk selama 20 hari. Kemudian orang Rom tak berani datang, tak jadi datang. Nabi patah balik ke Madinah. Dalam peristiwa ada orang-orang munafik yang nak tolak, yang nak bunuh Nabi SAW dalam peristiwa pulang daripada Madinah. Tuan-tuan, mereka nak bunuh Nabi. Orang munafik ikut berjalan 600 lebih kilometer. Bukan nak beriman, bukan nak berjihad, bukan nak berjuang, tetapi mereka memiliki niat untuk bunuh Nabi kita SAW. Kalau orang munafik pun tunjuk kesungguhan mereka untuk hancurkan agama, takkan kita yang beriman yang kata mencintai Allah dan Rasul, bila Allah Ta'ala perintahkan kita sedikit untuk mujahadah, korbankan perasaan untuk mentaati Allah dan Rasul, menyempurnakan perintah Allah dan Rasul, takkan kita macam-macam alasan lagi bagi dekat Allah. Kita bukan umat Bani Israel. Kita bukan umat Nabi Musa. Nabi Musa AS sedih dengan umat dia. Nabi Musa AS dalam keadaan buat macam-macam. Demi mukjizat, demi mukjizat mereka tengok dengan mata mereka. Apa mukjizat yang kita nampak dengan mata kita? Kita melihat sebuah mukjizat yang lebih hebat dan besar. Al-Quran Allah tinggal pada kita. Al-Quran Allah tinggal pada kita. Al-Quran ni mukjizat. Kadang-kadang satu lagi yang kita lupa. Mukjizat yang Allah tinggal pada kita. Apa dia? Sunnah Nabi SAW. Tak ada satu pun sunnah yang kecil untuk orang yang mencintai Nabi. Tuan-tuan, Madinah dah dekat dengan kami. Kami rasa debaran-debaran untuk sampai kat sana. Kami rasa kerinduan yang amat sangat. Berdebar-debar dah berapa tahun tak dapat datang ziarah Rasulullah. Bila Allah bagi peluang, ya Allah, kami syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan sekalian, doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kami dekat sana. InsyaAllah dalam masa lebih kurang 2 jam kami akan tiba di bandar Madinah kejap lagi. Kami rindu nak ziarah kubur Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan. Allah perintah Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah untuk maju dan terus berjuang dalam jalan dakwah sehingga akhirnya hidayat telah sampai pada kita semua. Tuan-tuan perempuan sekalian, hidayat dah sampai ke bumi Malaysia. Hidayat dah sampai dalam rumah-rumah kita. Hari ini, apa benda pula yang kita nak korbankan untuk tunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ialah khaira ummah, kita ialah ummah yang paling baik, tukhrijat linnas, yang Allah keluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, untuk ajak manusia kepada kebaikan. Kita bukan umat abid, kita bukan umat abid ahli ibadat. Kita semua ni umat da'i. Kita semua kena ada kegelisahan, kerisauan macam Nabi kita. Dalam kepala kita, dalam jantung hati kita, kerisauan kita kena ada macam Nabi kita. Kita kena risau macam mana umat ni dapat diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lama dah. Mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa kita akan mati dan tinggalkan dunia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita. Perjalanan hijrah Nabi Musa dengan Bani Israel, Allah ikram, Allah muliakan, Allah mudahkan perjalanan mereka. Allah layan mereka. Allah bagi makanan syurga pada mereka. Allah keluarkan air daripada batu untuk mereka. Kami pergi sebelum balik, belum keluar daripada Magna, kami singgah ke satu tempat, the 12 Spring of Musa. Kami pergi ke 12 mata air Nabi Musa.
tempat tu sampai hari ni cantik. Tempat tu ada pokok kurma. Kami salat maghrib, isyak dekat dalam tu. Memang tenang, memang seronok tempat tu. Kami heran, saya sendiri tengok, kenapalah Bani Israel macam ni? Kenapalah mereka ingkar dengan Nabi mereka? Sedangkan mereka tengok segala-gala mukjizat di depan mata mereka. Dalam masa yang sama, saya rasa risau. Takut-takut sifat yang ada pada mereka ada pada kita hari ini. Takut-takut sifat yang ada pada mereka hari ini menebal dalam diri kita. Kita kadang-kadang marah bila dengar orang Israel, orang Yahudi. Kita marah kadang-kadang dengar. Nama tu pun marah. Dekat dalam pasport kita, tak boleh masuk ke Israel. Maksudnya pasport kita. Memang kita geram. Mereka bunuh ramai Nabi. Mereka bunuh ramai Nabi. Tapi kadang-kadang dalam masa kita geram kat mereka, sifat-sifat mereka ada pada kita. Tuan-tuan, kita bukan Bani Israel. Kita ialah umat Nabi yang terakhir. Khatimul Anbiya. Umat Nabi SAW, Sayyidul Mursalin. Khairul Anam. Manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Maksud yang sangat besar ni kita kena niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita umat Nabi seperti mana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sedikit perkongsian dan pada malam ni jadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang bercakap. Tuan-tuan semua yang mendengar, insya-Allah saya minta maaf pada permulaan tadi banyak masalah teknikal sikit, sedang saya atur, sedang diuruskan. Saya minta maaf kepada pihak penganjur atas segala kelemahan-kelemahan saya, dosa-dosa saya. Saya mohon doakan semoga permudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan kami di sini dalam keadaan dakwah, jejak sirah dan tijarah. Dakwah, jejak sirah dan tijarah kami kat sini Allah Taala mudahkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kebaikan untuk saya. Dan saya nak tuan-tuan perempuan sekalian yang menonton malam ni pun, seluruh rakyat Malaysia pun dapat kebaikan yang sama. Tu kalau tuan-tuan perempuan sekalian nak tahu lebih lanjut macam mana kami punya perjalanan jejak sirah ni, saya sendiri yang buat. Tuan-tuan boleh search dekat YouTube Creative Warrior Crew Channel. Tuan-tuan boleh tengok video-video yang lepas. Kita dah pergi ke rumah, jejak rumah Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah, ibu susu Nabi lepas pada Taif. Lepas tu kita pergi ke Wadi Al-Ushairah, kita pergi ke Bani Nakhbar, kita pergi ke mata air perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak ke Tabuk. InsyaAllah kita akan ke Badar beberapa hari lagi. Kita akan ke Abwa, tempat ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan tuan-tuan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita asbab hidayah untuk manusia datang pada perintah-perintah Allah. Nak iklan sikit tuan-tuan, setiap daripada channel yang saya bersama ni ada tabung-tabung infak kat situ. Tuan-tuan boleh tengok mereka punya account, Al-Kahfi Production. Lepas tu Ahmad Tahfiz, insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkatkan rezeki kita dengan kita menginfakkan harta kita sebahagiannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu mungkin nak bergerak jauh-jauh, kita tak mampu mungkin nak bagi masa lama-lama. Paling-paling harta kita bergerak di jalan Allah, pahala kita mengalir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hari ini kita duk buat dakwah, kita baca Quran, pahala mengalir masuk dalam akaun Sayyidina Abu Bakar Siddiq kerana dia ialah orang yang awal buat dakwah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Kita doa sikit. Semoga amin kepada tuan-tuan perempuan pada malam ni Allah Taala terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang lihat kami, Tuhan sedang dengar perkataan kami. Tuhan yang tahu apa yang dalam jantung hati kami. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa umat, ya Allah. Kami tak pandai buat dakwah seperti mana Nabi dan para sahabat. Banyak cacat celah dalam dakwah kami.
banyak kekurangan adab daripada dakwah kami, banyak kekurangan perkataan yang mana ilmu kami cetek, wahai Allah. Ampunkan dosa kami atas segala kelemahan-kelemahan. Kami berhajat, kami mengharapkan keinginan untuk bersama dengan kekasih kami baginda Nabi ke akhirat. Walaupun jarak jauh seperti langit dan bumi akhlak kami dengan Nabi, jarak seperti langit dan bumi amalan kami dengan Nabi dan para sahabat. Tapi wahai Allah, kami mengharapkan sakit-baki masa yang ada dalam kehidupan kami. Tolong islah diri kami, baiki kehidupan kami dengan ketakwaan yang kau tingkatkan dalam jantung hati kami. Jadikan kami orang-orang yang kuat dan redha pada setiap daripada ketetapan Engkau pada kami, dengan keadaan hati yang sentiasa mencintai dan merindui Engkau, wahai Allah. Jadikanlah pada diri kami akhlak baginda Nabi dan para sahabat ridwanullahi ajma'in, supaya matlamat kehidupan kami seperti mereka, kehendak keinginan kami, tangisan kami seperti mereka. Walaupun kami tak hidup sezaman dengan mereka, wahai Allah, kami baca kisah-kisah mereka, kami rindu bersama dengan mereka, kami tak ingin nak tengok wajah-wajah mereka. Tapi wahai Allah, kami tak pandai, kami lemah, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan. Tolong terima kami ya Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada uji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada uji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada uji dengan segala masalah susah daripada kehidupan dunia dan akhirat, wahai Allah, Kau mudahkanlah. Wahai Allah, kami tak pandai, Kau angkatlah wabak penyakit ni daripada kami, sehingga kami dapat menyempurnakan lagi segala perintah-perintah Engkau, wahai Allah, dengan sunnah Nabi SAW, wahai Allah. Tolong terima, wahai Allah. Tolong mudahkan, wahai Allah. Tolong jangan Kau bebankan perkara-perkara atas bahu kami yang kami tak mampu, wahai Allah. Tolong, wahai Allah, kami tahu tak ada yang mencintai kami lebih daripada kecintaan Kau. Setiap cinta yang ada dalam hati-hati manusia, semua diciptakan Kau, wahai Allah. Engkau lah Tuhan, Engkau lah segala-galanya. Terima kami hidayat untuk umat seluruh dunia seluruh alam, ya Allah. Mudahkanlah yang bergerak jemaah-jemaah dakwah. Kau mudahkanlah urusan-urusan ahli keluarga ditinggalkan. Kau jadikanlah setiap daripada pergerakan langkahan kaki setiap manusia, setiap pergerakan dakwah, segala channel-channel yang hadir ni, wahai Allah, yang dilakukan, yang ditubuhkan hanya semata-mata untuk dapat redha Engkau, wahai Allah. Kau terimalah Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'al syahidin. Rabbana atmim lana نورنا واغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.